Selamat sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Chin Hu Hua. Sekarang saya akan membentangkan kertas konsep saya yang bernama Terapi Seni dalam Pendidikan Malaysia. Kertas konsep ini bertujuan untuk menganalisis kurikulum terapi seni dan pengaruhnya dalam pembangunan guru dan murid. Kaedah ini sebagai satu alat yang mampu membantu guru dalam mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid dan seterusnya memberi bentuk rawatan yang sesuai kepada mereka. Kertas konsep ini berasaskan teori difusi, inovasi dan model pergabungan Roger. Dapatan kajian lepas mendapati perubahan positif ditunjukkan oleh guru dan kanak-kanak yang mengikuti terapi seni. Jika pelajar gagal untuk menangani masalah kesihatan mental yang boleh memberi kesan negatif. Oleh itu, semua pihak mempunyai peranan untuk menggalakkan amalan kaedah terapi seni dalam bidang pendidikan untuk mencapai matlamat yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Masyarakat pada masa kini lebih memberi keutamaan kepada kecerdasan intelek berbanding faktor emosi. Tetapi kini bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang nyatakan tadi, aspek emosi mula diberi perhatian. Namun, kecerdasan emosi masih belum cukup dikenali dan digunakan secara meluas di Malaysia. Kaedah terapi seni merupakan sejenis kaedah yang mampu membantu pelajar yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran, tingkat laku, gangguan emosi atau kecerdasan fizikal untuk mengekspresikan diri secara artistik. Contoh aktiviti terapi yang boleh dilaksanakan adalah melukis, mewarna, mencoret dalam kertas, dan sebagainya. Aktiviti fizikal seni mampu memberi perasaan kelegaan dan keseronokan kepada mereka. Hal ini penting untuk membantu mereka meluahkan perasaan atau masalah mereka. Melalui hasil kerja pelajar, guru juga mampu mengesah tingkat laku atau masalah yang dihadapi oleh mereka dan seterusnya memberi tunjuk ajar. Pelajar yang dari latar belakang yang berbeza telah menjadi terapi seni ini sebagai suatu keperluan. Teori yang digunakan adalah teori difusi inovasi. Terdapat 4 elemen yang penting dalam proses penyebaran inovasi. Pertama, inovasi. Inovasi merujuk kepada barang atau konsep yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam kertas konsep ini, inovasi merujuk kepada kurikulum terapi seni. Kedua, saluran komunikasi. Komunikasi sebagai satu alat untuk menyampaikan mesej inovasi daripada sumbernya kepada kumpulan penerima. Komunikasi yang berkesan dan sesuai mampu menjadikan seseorang untuk menerima inovasi yang diperkenalkan. Ketiga, masa. Setiap individu perlu masa untuk membuat keputusan sama ada menerima inovasi atau menolak inovasi. Proses penerimaan inovasi setiap individu adalah berbeza. Proses penyebaran inovasi amat dipengaruhi oleh struktur sistem sosial. Roger menyedarkan pemimpin dan ejen perubahan adalah individu yang penting untuk menggerakkan proses penerima guna inovasi. Roger juga telah membezakan 5 jenis kategori yang seperti ditunjukkan dalam slide ini. Pertama, inovator. Orang yang ingin menjadi yang pertama mencuba inovasi. Kedua, pengikut awal. Orang yang sedia malu tentang keperluan untuk berubah untuk menggunakan idea baru. Ketiga, majoriti awal. Mereka biasa yang perlu melihat bukti bahawa inovasi itu berfungsi sebelum mereka bersedia menerimanya. Keempat, majoriti lewat. Kumpulan jenis ini selalu ragu-ragu terhadap perubahan dan hanya akan menggunakan inovasi setelah dicuba oleh majoriti. Kumpulan yang akhir adalah kumpulan lagan. Mereka merupakan kumpulan yang paling suka untuk menerima inovasi baru kerana mereka terlalu terikat dengan tradisi dan sangat konservatif. Dalam teori ini, tujuan Roger bukan untuk memindahkan orang dalam 5 kategori pengguna ke kategori lain. Dia menyeraskan inovasi dan memenuhi keperluan semua kategori.
Model yang digunakan adalah model bergabungan Roger. Terdapat 5 tahap perlu dilaksanakan dalam proses penyebaran inovasi. Mula-mulanya individu akan diberi pendedahan tentang inovasi baru. 3 soalan akan ditanya dalam tahap ini, iaitu apakah inovasi itu, bagaimanakah inovasi itu berfungsi dan mengapakah inovasi itu penting. Selepas mengetahui tentang inovasi yang baru, maka mereka akan membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Individu juga akan mencari maklumat tambahan pada tahap persuasif. Selepas mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan penggunaan inovasi, individu akan membuat keputusan sama ada menerima atau menolak inovasi. Jika seseorang itu mengambil keputusan untuk menerima inovasi, maka dia akan masuk ke tahap pelaksanaan, iaitu sesi praktikal. Ia akan menggunakan inovasi sepenuhnya. Seterusnya, dia akan masuk ke tahap pengesahan. Tahap ini dikira sebagai langkah pengukuhan. Dalam tahap ini, individu masih memerlukan sokongan kepada keputusan yang telah dibuat. Sokongan tersebut mampu mengakibatkan seseorang itu meneruskan atau menghentikan inovasi tersebut. Jika seseorang itu mengambil keputusan untuk menolak inovasi pada tahap pengambilan keputusan, maka dia tidak akan masuk ke tahap pelaksanaan dan tahap pengesahan. Berbagai daripada kajian lepas telah menunjukkan kaedah terapi seni mampu membantu kanak-kanak yang bermasalah menguruskan kesukaran secara aktif. Kajian Jarina Rafida Baharudin Ismail juga menyatakan kaedah ini sebagai satu alat yang mampu meningkatkan keberkesanan sesi kaunseling. Selain itu, kajian Weber 1996 yang melibatkan guru dan terapi seni juga menyatakan bahawa penggunaan gambar visual mampu memberikan gambaran yang lebih besar bagi guru untuk meneroka identiti mereka. Dapatan kajian. Data ini diperolehi daripada dapatan kajian Alex Medona 2019. Dapatan kajian yang telah menyatakan perubahan positif ditunjukkan oleh guru dan kanak-kanak yang mengikuti terapi seni. Perubahan yang paling besar adalah impact, yaitu kesan kesukaran kanak-kanak terhadap kehidupan mereka. Beliau menyatakan terapi seni mempunyai fokus khusus dalam psikopendidikan. Kanak-kanak mampu mengenal pasti perasaan mereka dari tingkat laku semasa proses terapi seni. Penemuan ini adalah selaras dengan dapatan kajian Rosen 1993. Kaedah terapi seni ini sebagai satu alat yang mendorong kanak-kanak bertindak keluar daripada pengalaman pahit. Dari aspek psikologi, tindakan ini dikira sebagai sejenis cara untuk melindungi kanak-kanak. Jika pelajar tidak mampu menangani masalah kesihatan mental, maka ia boleh memberi kesan yang negatif dalam kehidupan mereka. Isu kemerosotan akhlak adalah salah satu masalah yang sering dijumpai. Kaedah terapi seni mampu menjadi saluran komunikasi yang berkesan antara setiap pihak yang terlibat dalam kehidupan kanak-kanak. Seseorang murid mungkin tidak mampu mengandalkan permasalahannya secara lisan, tetapi dia mampu melangkahnya dengan aktiviti seni seperti melukis. Aktiviti seni mampu mengurangkan perasaan tekanan dan ancaman murid. Dengan ini murid dapat meluahkan perasaan atau mendedahkan keperluan tanaman dan konflik jiwa. Apabila dikenal pasti punca masalah, hal ini akan memudahkan setiap pihak membuat perancangan atau penyelesaian yang sesuai kepada murid. Selain itu, kita sering mengabaikan emosi yang diperlukan oleh guru. Emosi guru adalah penting untuk menekalkan pengajaran berkualiti tinggi. Tommy Trowick menegaskan bahawa kaedah terapi seni mampu membantu guru mengurus emosi mereka dan meningkatkan kesihatan guru. Hal ini mampu meningkatkan kualiti pembelajaran di bilik darjah. Akhirnya anak murid kita mampu mendapat manfaat.
Beberapa isu telah dibincangkan di sini. Pertama, kemerosotan akhlak pelajar dan guru. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 ramai 1,000 lebih pelajar terlibat dalam kes jenayah seperti kes buli, kes bunuh, kes penagih dada dan sebagainya. Semua tingkat laku ini adalah berkaitan dengan mereka tidak upaya untuk mengurus tingkat laku dan masalah sekolah. Oleh itu mereka memilih cara yang salah untuk melepaskan emosi. Selain murid, guru juga terlibat dalam kes tingkat laku yang negatif seperti kes dera, rasuah, gangguan seksual dan sebagainya. Semua kes ini berkaitan dengan ketidakstabilan emosi. Isu yang kedua, peningkatan penyakit mental. Menurut laporan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, penyakit mental dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung pada tahun 2020. Implikasi juga dibincangkan dari 4 aspek. Kertas konsep ini mampu menjadi garis panduan KPM untuk menambah baikkan dasar pendidikan yang sedia ada. Guru mampu menambah pengetahuan dan kemahiran. Setiap guru tidak kira guru kaunseling ataupun guru biasa, mereka mempunyai peranan untuk meningkatkan kebajikan pelajar. Oleh itu, mereka perlu menguasai kaedah terapi seni untuk membantu pelajar yang bermasalah. Pelaksanaan kurikulum terapi seni ini mampu meningkatkan kesedaran ibu bapa. Hal ini penting untuk membantu memperkembangkan proses emosi anak-anak mereka. Tahap kecerdasan emosi pelajar yang tinggi mampu membawa kepada prestasi yang cemerlang. Hal ini adalah kerana mereka yang mempunyai kecerdasan emosi yang cerdas emosi dapat memotivasikan dan menguruskan emosi diri sendiri sedang membina hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Selama ini pengajaran dan pembelajaran hanya memberatkan proses produk output tanpa melihat kepentingan terapi seni. Kaedah ini sebagai asas pemantapan emosi dan sosial pelajar ini sudah menjadi keperluan. Ini adalah rujukan yang digunakan. Sekian, terima kasih.